Dan satu lagi, Selat yang sangat genting, Selat Melaka, yang mengendalikan 23.2 juta barrel per day. Dan mereka ada perancangan Amerika di belakangnya melalui Filipina. Filipina sudah bercakap semalam, kami tuntut Sabah. Marcos telah tanda tangan dengan Tengku Abdul Rahman, kami gugurkan tuntutan Sabah, tapi dibuka sebab kembali. Semalam, Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Imam yang saya muliakan, para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Alhamdulillah kita di bulan Syawal awal, dan alhamdulillah tuan-tuan yang telah tamat puasa mungkin hari ini ataupun esok perjakatannya, dan masa untuk kita puasa 6 masih terbuka luas. Dan izinkan saya pagi ini untuk memulakan perbincangan kita tentang suasana semasa di negara Teluk dengan ayat yang indah. A'udzu minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillah jami'a wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum wastum bi ni'mati ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha kadzalikum Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Shadaqal azim. Perpeganglah kamu dengan takdir Allah seluruhnya, jangan kamu bicara berai, dan ingatlah nikmat Allah ke atas kamu ketika kamu bermusuhan, lalu Allah satukan hati kamu. Lalu kamu dengan nikmat Allah menjadi persaudaraan. Sedangkan kamu berada di hampir di lubang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya, dan demikianlah Allah memperlihatkan, menjelaskan ayatnya supaya kamu mendapat petunjuk. Berpegang pada tali Allah, itulah suruhan Allah sepanjang zaman. Tetapi hari ini kita memilih untuk berpecah. Kita memilih jalan perpecahan. Dan untuk bersatu, kita mesti ada satu perkara asas yang kita sama-sama bersetuju, yaitu tali Allah. Sekiranya kita telah lari daripada tali Allah, maka tidak ada perpaduan lagi. Bangsa tidak boleh memadukan manusia. Ekonomi tidak dapat memadukan manusia. Patriotik tidak dapat memadukan manusia. Yang dapat memadukan Allah, memadukan manusia ialah tali Allah. Dan kita memilih selain pada itu. Dalam konteks ini kita lihat bagaimanakah nasib Palestin, Gaza, diambang kemusnahan yang sangat dahsyat. Berita sebelah kiri, 24 Mac lepas, Kabinet Israel memutuskan bahawa semua tawanan Israel, tawanan Palestin di Israel akan dibunuh secara terbuka. Halal, telah diluluskan. Hanya menunggu pelaksanaan. Marilah kita sama-sama berdoa. 20,000 saudara kita sedang menunggu kematian. Tak ada siapa yang kisah. Berita sebelah kanan, bukan saja di Gaza, di sebelahnya, West Bank, Baitul Maqdis, penduduk asal dihalau. Dalam konteks Israel ingin melaksanakan dasar Israel Raya mereka. Bumi harus diambil di atas dakwaan bahawa bumi adalah yang diberikan Tuhan pada mereka. Satu peristiwa akhir raya begini, selepas solat akhir raya, mereka pergi ke perkuburan massal para jemaah kita, para syahadat kita. Tiba-tiba mereka dapati bunga yang sangat cantik tumbuh di atas perkuburan. Musim ini musim spring. Minggu lepas bermula musim spring dan bunga telah
keluar dengan banyaknya di Palestin. Luar biasa, sangat luar biasa. Hampir seluruh Gaza dengan pohon bunga yang sangat indah untuk kita berfikir. Dan jangan lupa apa yang berlaku pada Masjid Aqsa kita. Masjid Aqsa kita telah ditutup sebulan. Dan Masjid Aqsa kita tidak ada lagi solat Hari Raya lepas. Pertama kali dalam sejarah kita, tidak ada lagi tak dibenarkan. Dan oleh sebab itu, kita berdoa supaya Masjid Aqsa dikembalikan. Berita ini saya petik beberapa hari lepas, 25 hari telah ditutup Masjid Aqsa. Sebenarnya setelah 30 hari ini. Bermula pada 28 Februari lepas, mereka telah menutup Masjid Aqsa. Tidak ada solat tarawih. Solat tarawih ada pada hari pertama, kedua. Selepas 2-3 hari lepas itu tidak ada lagi. Tidak boleh masuk. Dikunci Masjid Aqsa kita. Tidak ada solat Jumaat. Kosong. Dan umat Islam masih lagi bersolat di luar Masjid Aqsa. Tetapi diceroboh oleh mereka. Berita tidak sampai pada kita. Masjid Aqsa ditutup. Sudah sebulan tuan-tuan. Dan kita solat di luar Masjid Aqsa. Di mana saja tempat yang ada kosong, kita solat. Dan ini ialah gambar 2 hari lepas. Hari Jumaat lepas. Hari Jumaat 4 kali berturut-turut tidak dibenarkan untuk solat di Masjid Aqsa. Pada tahun 67 masih dibenarkan. Ketika mereka telah merampas Masjid Aqsa, kita masih lagi solat. Walaupun syaratnya tidak boleh orang muda, orang tua, tapi masih dibenarkan solat. Tetapi sekarang tidak ada. Apa maksudnya? Maksudnya Masjid Aqsa akan diruntuh. Umat Islam masih lagi berpecah belah. Yang pertahankan Masjid Aqsa hanyalah Iran yang Syiah. Yang tuan-tuan mengatakan, biarlah mereka berperang dengan Israel. Sebab dua-duanya terkeluar pada kita. Tak ada kena-mengena kita. Itu jawapan kebanyakan pada orang Malaysia. Sedangkan yang pertahankan Masjid Aqsa ialah Iran. Ingat Salahuddin Ayyubi. Ketika Masjid Aqsa di bawah tawanan Al-Yahud An-Nasara, dia mengatakan, saya tidak ada masa untuk senyum lagi. Saya tidak masa untuk senyum sebelum saya bebaskan Masjid Aqsa. Masa kecil lagi, ketika remaja lagi, dia tak pernah bermain dengan kawan dia. Sebab ayahnya berpesan, ayah berkahwin dengan ibu kamu dengan harapan kamu dilahirkan sebagai pembebas Masjid Aqsa. Kamu jangan bermain seperti anak-anak lain. Sebab kamu, ayah, sengaja kahwin dengan ayah ibu kamu dengan harapan kamu, Allah jadikan kamu sebagai pembebas Masjid Aqsa. Itu dia, ibu bapa. Bapa Salahuddin Ayyubi, orang Kurdish. Kurdish sedang menerima bahana yang dahsyat sekarang. Ditipu oleh Amerika, ditipu oleh Israel, ditipu oleh Turki. Maka Kurdish masih kekal sebagai bangsa terbesar dunia yang tidak negara. Dan Salahuddin adalah orang Kurdish. Islam tidak ada sempadan. Kita tidak ada sempadan geografi yang kita letak sebagai Iran, Saudi, Jordan. Kita tidak ada. Islam tidak mengenal sempadan. Kita satu ummah yang sama. Kita satu ummah yang sama. Sempadan geografi tidak ada dalam Islam. Ummatan wahidah. Dan kita tidak dipecahkan oleh geografi. Sekarang geografi menghalang kita untuk bersatu. Wa'tasimu bihablillah. Kita masing-masing menjaga negara kita. Sedangkan ummah yang Allah sebut wa'tasimu bihablillah jami'ah ialah melampaui sempadan. Dan kita lihat, tadi saya sebut 20,000 silap 10,000. 10,000 saudara kita dalam penjara Israel bakal menerima hukuman mati secara percuma. Bangsa satu tidak bercakap. Satuan tidak bercakap. Jujaran ummah tidak bercakap sekarang. Dan mereka akan selamatkan secepat mungkin. 10,000 akan dimatikan. Kanak-kanak wanita yang tidak berdosa, yang ditangkap selama ini berada dalam penjara di Israel,
akan dibunuh. Dan ini telah dilurus oleh parlimen mereka. Cuma tunggu hari pelaksanaan. Mereka ada satu lagi. Digezetkan putusan ini, lepas itu dapat dilaksanakan. Dan Iran berjanji, sekiranya Amerika dan Israel dikalahkan, maka Palestin merdeka. Palestin merdeka. Ini dah kata-kata dia. Sekiranya Iran menang, Palestin merdeka. Siapakah yang berjuang untuk Palestin? Yang Sunni, Syiah. Yang Sunni bersama Amerika dan Israel. Sebut saja Jordan, Syria, Saudi, UAE, Kuwait, Bahrain. Semua bersama dengan Al-Nasara, Al-Yahud wal-Nasara. Yang berjuang untuk Palestin ialah Syiah. Yang Tuan benci. Kita tidak bercakap tentang Syiah, kita bercakap tentang geopolitik. Siapakah yang menentang kuasa besar ini? Syiah. Dan mereka, Arab mengatakan, kenapa kamu menyokong Syiah? Yang kamu sokong Yahudi dan Nasara? Iran mengatakan bahawa sekarang Israel telah kalah. Bersedia, wahai Palestin, untuk ambil alih Tel Aviv. Bersedia. Berita ini sampai ke Malaysia tak? Tak sampai. Yang disiarkannya, Amerika sudah menang. Tetapi beritanya ialah, wahai Palestin, bersedia untuk ambil Israel. Ini bumi yang kami bebaskan. Tel Aviv telah hancur. Haifa telah hancur. Beersheba ataupun Beersheba telah hancur. Bersedia kamu untuk ambil. Sedangkan Palestin, maksud saya West Bank, Palestine Authority di bawah Mahmud Abbas menentang Iran yang ingin membebaskan Palestin. Di manakah wa'tasimu bihablillah? Iran mazhab yang kita tidak bersama. Tetapi mereka ada pegangan lebih kuat pada kita. Mereka percaya Imam Mahdi sudah muncul. Kita tidak demikian. Dan mereka telah menaikkan bendera Imam Mahdi. Mereka turunkan bendera Iran. Iran tak penting. Yang penting ummah. Di mana suci mereka, mereka naik bendera Imam Mahdi. Mereka ada versi Imam Mahdi. Kita juga ada. Kita tidak setuju dengan pandangan mereka, tetapi bagaimana persediaan mereka untuk menghadapi musuh terakhir. Mereka menganggap Dajjal dan Ya'juj Ma'juj telah tiba, telah keluar lama. Kita masih menunggu. Mereka telah bersedia dengan bendera untuk menentang Dajjal. Siapakah Dajjal kita tak tahu yang mereka identify. Siapakah Ya'juj Ma'juj kita tak tahu. Tapi mereka sudah tahu. Mereka bersedia dan menaikkan bendera lain. Mereka turunkan bendera Iran, bukan semua negara, di kawasan suci mereka. Menunjukkan bahawa kami sudah berjuang dalam satu ummah. Iran menyuruh, marilah kita lupakan mazhab kita, kita bersama-sama ummah yang satu. Quran yang satu, walaupun tafsiran kita berbeza. Walaupun mazhab kita berbeza. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walan tadha anka al-yahud wan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan tidak mungkin redha pada kamu al-yahud wan nasara sehinggalah kamu ikuti mereka. Dan siapakah yang tidak bersama mereka hari ini? Negara Arab manakah yang tidak bersama mereka hari ini? Daripada Mesir, Jordan, sebut saja negara yang saya sebutkan tadi, termasuklah UAE, Bahrain. Yang manakah tidak bersama dengan Yahudi dan Nasara? Bahkan mereka memberikan triliun kepada Yahudi dalam lawatan terakhir Trump ke negara Teluk. Dan wang ini digunakan untuk menghancurkan Gaza. Dan negara Sunni ada saham dalam kehancuran Gaza yang juga Sunni. Dengar kata-kata Menteri Pertahanan Amerika, Haggett. Dia mengatakan, kami tak kisah Syiah ke, Sunni ke, bagi kami sama. Yang mana kami dapat hapus, kami hapus. Kalau kami dapat hapuskan Sunni, Sunni dulu.
kami gunakan Syiah untuk menolong kami. Ataupun kami hancurkan Syiah dulu, kami gunakan Sunni untuk menolong kami. Bagi kami, kedua-duanya harus dihapuskan. Ultimately, dua-dua harus dihapuskan. Dia cakap terbuka. Bagi kami tak ada beza. Syiah ke, Sunni ke, lepas Iran hancur, kami hancurkan Turki. Lepas hancur Iran, kami hancurkan Pakistan. Dan kami teruskan ke seluruh dunia. Sebab bumi ini Tuhan bagi pada kami. Kami adalah Syamullah Mukhtar. Kami adalah the chosen people. Impian kami ialah untuk menjadikan asas negara yang Tuhan bagi pada kami. Daripada Mesir sampai ke Iraq, itu bumi kami. Termasuk Saudi. Termasuk Madinah. Termasuk Makkah. Madinah ialah bumi kami. Sebab di situ ialah moyang kami tinggal. Bani Quraisyah, moyang kami. Bani Quraisyah, moyang kami. Bani Nadir, moyang kami. Sebelum Rasul kamu datang ke Madinah, kata mereka, kebun tamar kami yang tanam. Perigi-perigi yang ada Madinah, kami yang punya. Sekarang, bumi Madinah harus kembali pada kami. Dan kita masih berpecah. Mereka telah masuk ke Madinah, tanam pokok tamar anjura. Sebagai simbolik, mereka kembali ke Madinah. Tuan-tuan pergi umrah, masuk Madinah. Sebelum ini ada tanda di highway, lil muslimin faqat, hanya untuk orang muslim masuk ke Madinah, ke Masjid Nabawi. Tapi sekarang telah dibuang. Tidak ada lagi. Mekah masih ada. Tetapi kita lihat di Mekah juga mereka telah masuk. Tetapi kata Israel sekarang, bumi ini tak cukup untuk kami. Iran harus di-annex kepada bumi ini. Afghanistan harus disambung sebagai bumi kami. Dan kami perlu hanya ada satu pemimpin dalam dunia. One world leader. Dan yang kami cadangkan adalah Netanyahu. Netanyahu menjadi pemimpin dunia. One world leader, one world government, one world religion. Agama Islam tidak boleh wujud. Dan ini perjuangan mereka. Yang menghalang ialah Iran, yang Syiah, yang Sunni bersama mereka. Bangsa kita, tuan, pagi ini terlihat bagaimana saudara kita bakal menerima hukuman di Palestin. Lepas Iran, Turki. Turki bersama mereka. Dia beritahu terbuka, lepas Iran habis Turki bersama mereka. Turki lah yang train pilot Israel, deponya. Turki lah yang membekalkan minyak pada Israel. Israel mengatakan lepas Iran, Turki. Dan apakah sikap Turki, negara pembela, negara besar Islam kita, terhadap Israel? Apakah sikap terhadap masyarakat Islam di Gaza? Turki hanya tahun lepas mengangkat status Hamas sebagai pengganas. Barulah tahun lepas dia kata Hamas bukan pengganas. Sebelum ini dia pengganas. Sama seperti Amerika. Sebelum peperangan berlaku, mereka merancang Iran sudah jatuh mereka. Jadi mereka perluaskan ke barat. Mereka akan mengambil Cyprus, kemudian Greece, kemudian negara-negara yang satu persatu akan jatuh. Perancangan mereka mengatakan Iran jatuh dalam 1 minggu saja. Sebab berhala mengatakan demikian. Mereka bukan Bani Israel. Mereka penyembah berhala. Berhala Ba'alun. Yang kaum Nabi Ilyas. Nabi Ilyas menyuruh supaya meninggalkan penyembahan berhala. Berhala itulah yang disembah oleh mereka. New World Order menyembah berhala. Bukan mereka Bani Israel pun. Mereka daripada bangsa lain yang berpura-pura mengatakan mereka adalah Bani Israel. Dan kita lihat 85,000 rakyat Iran diceroboh. Kawasan-kawasan awam diceroboh.
dan mereka sudah yakin Iran sudah jatuh. Dan bumi Asia Raya akan berkembang ke timur ke barat, termasuk Afghanistan. Tetapi yang berlaku ialah sebaliknya. Sebaliknya, apabila serangan balas Iran terhadap mereka, habis 13 pangkalan US Army ataupun Army base Amerika akan ceroboh. Dan sekarang tidak ada lagi base Amerika yang survive di negara Teluk. Sekaranglah masanya untuk kita bersatu. Sekarang sekiranya negara Arab insaf, dan masa inilah Amerika telah kalah. Amerika telah kalah dengan Teluk dan semua base mereka telah hancur. Tidak ada lagi. Tentera yang ada, ramai yang mati bergelimpangan. Amerika kata, yang mati tentera kami 3 orang. Yang mati bergelimpangan. Kalau kita ikhlas untuk kita bersama, sekarang masa tiba untuk kita bersatu. Musuh telah lari. Tentera Amerika yang tidak sempat lari, tukar pakaian masuk dalam orang awam di seluruh negara Teluk. Dan sekarang diburu oleh Iran. Iran sedang memburu tentera yang bersembunyi. Kita lihat bagaimanakah negara kita, negara-negara umat Islam, negara Arab, bersama dengan mereka, termasuk Bahrain, termasuk Kuwait. Kuwait takut dengan pesawat Iran, dia kenanya tembak pesawat kawan sendiri, Israel. Israel lah kawan Kuwait. Berapa jatuh? 3 jatuh. Bukan tembak oleh Iran pun. Ditembak oleh kawan sendiri, kerana takut. Satu perkara yang positif ialah pelacuran terbesar dunia. Di mana, tuan? Dubai. Dubai pusat pelacuran terbesar dunia. Kalau tuan pergi ke Dubai, pelacur kelas tinggi berada di sekitar seluruh Dubai. Sekarang hilang sebab kena bom. Ada positifnya, pelacur hilang di Dubai. Satu perkara yang berlaku walaupun negatif, tapi inilah satu perkara yang berlaku. Selain pada itu, kita lihat Mossad yang sembunyi dapat ditangkap satu persatu oleh Iran. Bagaimanakah cara Iran tangkap? Smart. Sebab mereka menggunakan internet yang khusus. Dan Iran dapat kenal pasti yang menggunakan internet atau menggunakan line Starlink ialah Mossad, dan ditangkap satu persatu. Akhirnya Mossad telah ditangkap. Diikat kepada roket, dihantar ke Israel. Betul. Ini bukan lawak. Ditangkap, diikat. Menjerit-jerit. Mana boleh tak sampai ke jatuh ke Iran juga. Ini dia. Tuan tahu Delta Force. Delta Force, sebab perancangan mereka, berhala mereka mengatakan, bunuh anak-anak perempuan. Kami janji kemenangan kepada mereka. Dan mereka bom sekolah wanita. Sekolah anak-anak belasan tahun daripada sekolah agama di Iran. Itu permintaan berhala. Berhala mereka menjanjikan darah untuk kemenangan mereka. Rupa-rupanya mereka masih jahiliah. Lepas mereka membunuh anak-anak bergelimpangan di Tehran, mereka hantar pasukan terbaik mereka. Apa dia? Delta Force. Tuan itu tahu siapa dia Delta Force. Delta Force diisytiharkan, tengok dalam Google sekarang. Ialah tentera terbaik dunia. Didakwa oleh semua tentera, termasuk tentera kita. Komando terbaik dunia. Yang kalau mereka ingin mengambil sebuah negara, umpamanya Afghanistan, mereka hanya hantar 5 orang. Hari ini mereka hantar 176 orang ke Iran. 176 ditangkap oleh Iran, menjejak saja ke bumi mereka. Ini semua Delta Force yang terbaik dunia. Tak ada seorang pun yang tertinggal. Dan inilah berita yang tak keluar. 176 Delta Force ditangkap. Kemudian apa yang berlaku ialah
drone yang terbesar, termahal dunia. Simbol kekuatan Amerika ialah MQ-9 ditembak jatuh oleh Iran. Dan ini tidak dapat dikesan oleh radar, kata mereka. Sebiji-biji dapat. Saya tengok secara live ditembak MQ-9. Gambar dia keluar dari dalam radar Iran, dia bukan sembunyi. Dalam negara lain semua tak nampak. Bila dia berjalan, tak nampak, dia tak dapat dikesan. Tapi Iran tunjuk, kami dapat lihat daripada masa dia bertolak lagi. Kami tunggu untuk tembak. MQ drone telah ditembak. Maksudnya, teknologi Iran mengatasi teknologi Amerika. Kemudian apa yang berlaku ialah airport ataupun 3 pesawat di airport mereka hancur. Tak silap saya di Ben Gurion. Ben Gurion ialah airport terbesar Israel yang telah separuh musnah. Dan itulah airport terakhir yang mereka mendapat lagi keluar daripada Israel. Apa yang berlaku ialah F-16, F-18 satu persatu ditembak oleh Iran. Negara yang dapat beli F-18, tuan-tuan, mereka bangga sebab inilah teknologi terkini. State of the art. Apatah lagi F-35. Satu persatu ditembak oleh Iran. Tak ada apa-apa yang istimewa. Maruah mereka jatuh. Berapa banyak? 18. Yang Amerika istilah tak pernah kapal terbang mereka jatuh. Maksud saya, jet pejuang. Tapi 18 ditembak F-18 kebanyakannya. F-18, F-16, dan akhir sekali F-35. Sebagai simbol jatuhnya F-35, jatuhlah mereka. Ini F-35, F-18. Iran keluar video live. Tuan-tuan tak nampak kat mana berita ini dapat? Jangan tanya saya dapat kat mana. F-35 jatuh, tergolek. Harga dia 100 juta US dollar. F-35 tak ada sejarah pernah jatuh. Tak pernah. Sebab tak dapat ditrace. Trajectory tak dapat ditrace. Tetapi Iran tunjuk, kami tembak dengan bergaya. Teknologi apakah Iran, tuan-tuan? Jangan ingat, jangan lupa, Iran negara bertamadun 3,000 tahun lepas ketika nama Parsi. Ketika sebelum Islam, mereka adalah superpower dengan Rom. Sekali mereka menang, sekali mereka kalah. Ketika zaman Islam, disitulah tempat perkembangan sains teknologi Islam. Sebut saja nama saintis Muslim, disitulah asalnya. Al-Khwarizmi, orang Parsi, yang lahir di Khawazim, yang ketika itu di bawah Parsi. Ibn Sina, Al-Kashi, Qadizadeh, At-Tusi, sebut satu nama. Semua orang Parsi. Ulama pula. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, Al-Maturidi, As-Samarqandi, semua orang Parsi. Jangan main-main dengan ketika England tidak ada lagi. Parsi telah muncul sebagai kuasa besar dunia. Mereka underrate kekuatan Parsi. Sekarang tinggal Iran yang kecil daripada Parsi yang besar. Dan apabila mereka hancurkan F-35, Amerika tak mengaku. Sebab inilah simbol kekuatan mereka. Jatuh F-35 maksudnya mereka jatuh. Malaysia boleh beli tak F-35? Tak mungkin dapat beli. Hanya negara Arab yang boleh beli F-35. Dan F-35 tak boleh beli sekarang. Jatuh. Bila berdepan dengan J-10C, China pun tak dapat lawan. Sekarang Raja Langit bukan lagi F-35. J-10C, China. Cakap macam ketua tentera kan. Malu saya ke tentera pasal saya. F-35. Bukan satu jatuh, tuan. Ini rekod dunia. Pertama kali dijatuhkan oleh teknologi Iran. Pertama kali. Amerika mengatakan tak ada siapa yang dapat detect kapal terbang kami. Jangan jatuh. Detect pun tak boleh. Jatuh tergolek. Amerika tak akui siapa sekarang. Pilot pun kena tahan di Iran lagi. Iran tahan 4 pilot ada. Tak mengaku Amerika. Apa yang berlaku ialah
tempat mereka menghasilkan propellers, white propellers, yang mereka tertaburkan ke atas Gaza selama ini, dihancurkan oleh Iran. Fosforus putih ini sangat bahaya, tuan-tuan. Bila kena, badan jadi plastik, keluar tulang. Dihancurkan oleh Iran. Iran menghancurkan chemical complex yang berada di Israel. Fosforus putih ataupun white propellers ini, dia makan daging, keluar tulang. Inilah kita tengok anak-anak Gaza yang ditaburkan fosforus ini telah bertahun-tahun. Sangat dahsyat, tak sangat. Daging jadi plastik, hanya tinggal tulang. Dan inilah yang dihancurkan oleh Iran. Pangkalan tentera terbesar dihancurkan oleh Iran di Israel. Tel Aviv, Navatim, tahu Navatim? Ialah base militeri terbesar Amerika Israel di Israel telah hancur. Navatim adalah simbol kekuatan Amerika, telah hancur. Mana ada berita yang sampai Malaysia? Malaysia 3 orang yang mati. Tentera Amerika mati 3 orang, masih diulang dalam berita kita. Ini propaganda CNN, propaganda BBC. Siapa dia siar kebesudahan Tel Aviv akan dipenjara 5 tahun. Tak kira siapa. Tetapi mereka lupa bahawa CCTV mereka telah ditawan oleh Iran. Semua berita kemusnahan di Tel Aviv sampai ke Iran. Dan kita dapat saksi melalui TV Iran. Dan apa yang berlaku dalam Nevatim? Tempat simpan F-35. Yang tadi saya sebut jatuh daripada langit. Sekarang yang hancur belum terbang lagi. Di bawah bunker mereka simpan F-35. Berapa banyak, saya tak tahu. Di situlah rahsia kekuatan Amerika Israel. Hancur. 180 rudal ataupun roket menghancurkan Nevatim. Hancur Nevatim maksudnya Israel kalah. Berita seperti ini tak akan disiarkan. Jangan tanya saya dapat berita dari mana. 12 general mereka terbunuh. 12 general mereka terbunuh dalam satu serangan. Mereka kata tentera mereka yang mati itu ialah serviceman. Constable yang mati. Nak beritahu yang benarnya 12 general mereka yang mati. Ini yang merancang serangan ke atas Iran. Itu sebab Amerika sudah putus asa. Kata Iran, ini balasan yang kamu bunuh pemimpin kami. Ini kisos. Kamu bunuh kami 12, kami bunuh kamu 12. Yang kamu bunuh pemimpin kami yang tinggi 12 orang, kata Iran. Kami balas dengan 12 orang. Tepat. Mereka sedang mesyuarat. Iran dapat lihat. Mereka bunuh officer terbaik Amerika. Ini diakui oleh panglima perang mereka. Tapi Trump kata tak ada. Yang mati 3 orang je. Itu pun serviceman. Dan nasib Netanyahu entah ke mana. Katanya dia dibom dan duduk tempat paling selamat 100 meter di bawah tanah. Pun sampai lagi peluru ataupun roket Iran. Nak lagi mana lagi? Cedera parah, mati tak tahu. Cedera parah. Bawa ke Cyprus. Cyprus tak terima. Dan segera bawa ke Jerman. Sekarang katanya cedera parah di Jerman. Mati ataupun masih cedera parah yang sudah tak berfungsi lagi sebagai manusia. Manusia jadi hidup. Tetapi berada di bawah jagaan Jerman. Jerman adalah hajar mereka. Anaknya pasti mati. Anaknya menulis dalam Twitter, dalam media medsos hari-hari. Tetapi berita ini pada 7 hari lepas kematiannya, keluarganya, isteri juga meninggal katanya. Tak ada lagi keluar. Kematian Netanyahu disahkan oleh Iran. Tapi Amerika belum sah sampai hari ini. Dan elektrik di Iran telah lumpuh. Bukan di Iran, di Israel. Loji tenaga urut Rabin ialah tempat pencawang utama
yang mengendalikan, tak silap saya, 30% elektrik di Israel padam. 1/3 negara Israel telah gelap hari ini. 20%. Orang Reuben menguasai 20% elektrik. Jadi 1/5 Israel telah gelap. Tidak ada sebarang aktiviti lagi. Sebab mereka tidak sebijak Iran. Iran plan electricity mereka bina banyak. Satu pencawang itu hanya kawal 3%. Kalau 10 pun dihancurkan oleh Israel, mereka masih ada banyak lagi. Kita tak tahu apa tak? TNB sini. PKTNB. Sila tahu kita, saya tak tahu. Buktinya kita, kalau satu yang utama kita di mana? Di Pakar. Hancur, satu negara hilang. Satu negara. Maksudnya kita tak mengambil kira ini. Orang Reuben, dia kuat dating Israel, tetapi dia lupa elektrisitinya. Iran kata kami telah jatuh satu roket, hancur seluruh elektrisiti mereka. Kami boleh buat, sampai esok boleh buat lagi. Bagi amaran. Dan bergelap Israel. Israel bergelap. Kamu Saudi, kamu juga akan bergelap sekiranya kamu benarkan Taif dijadikan sebagai base baru tentera Amerika untuk hancurkan kami. Kamu juga akan bergelap, wahai Saudi. Amaran awal Iran kepada Saudi. Sebab rupa-rupanya Saudi memberikan Taif. Taif tempat strategik, tuan, patang tinggi. Tempat yang sangat disukai oleh mereka, sejuk di situ. Dan mereka sudah ada airport, mereka sudah ada base military yang diserahkan oleh Saudi kepada Amerika untuk hancurkan Iran. Rupa-rupanya Saudi menentang Syiah, tapi bersama Al-Yahud wa Nasrullah. Inilah yang berlaku sekarang, yang berita saya terima, satu plan Israel telah musnah. Dan inilah yang disebut apabila elektrik telah habis, maka teknologi lain pun tergendala. Arab Saudi, kami boleh hancurkan kamu sebab kamu pun sama seperti saya. Elektrisiti kamu tahu 2 tempat saja. Kami letak satu tempat, separuh Saudi hilang. Dengan lift tergantung situlah di Riyadh. Kamu ada 2 saja. Kamu akan bergelap dalam masa 2 hari lagi. Kami bagi warning kepada kamu. Kami bagi warning pada kamu. Siapa dia Iran sebenarnya, tuan? Yang tuan underrate selama ini. Kalau pertandingan robotik dunia, yang baru menang ialah Iran. Matematik dunia, saya adalah jurulatih satu masa dulu. Yang menang Iran. Amerika kalah. Amerika, jurulatih matematik Amerika diambil pada China. Sebab orang Amerika tak ada yang layak jadi jurulatih. Sekurang-kurangnya Malaysia ada jurulatih sendiri. Siapa? Saya. Walaupun kita kalah. Tapi sekurang-kurangnya kita ada jurulatih bangsa kita sendiri. Saya jurulatih 10 tahun. Pasukan negara. Tapi tak boleh menang lah. Gangsa dapat. Itu saja. Amerika dia dapat peserta dia semua dari China. Dipilih 6 peserta terbaik Amerika dalam matematik dunia, semua China. Jurulatih China. Peserta China. Maksudnya rakyat Amerika. Yang jurulatih mereka diambil pada China. Bekas yang mendapat 3 kali gold medal diambil jadi jurulatih. Yang layak oleh mereka ialah timbalan mereka. Saya selalu bercakap dengan timbalan mereka. Saya peli mereka. Tak ada kalau mereka pandai. Tak ada, tuan. Yang kuat di Amerika ialah yang datang daripada luar negara. Yang datang daripada Iran. Yang datang daripada Mesir. Yang datang daripada Poland. Yang datang daripada Rusia. Amerika sama kita aja asalnya. Dan ditanya pada menteri. Saya sangat kagum dengan menteri ini. Menteri luar Iran. Kenapa kamu serang negara jiran? Kata Arab Saudi, Islam tidak jerat Islam. Kata menteri luar, yang kamu serang Yaman 8 tahun tu, siapa dia serang? Siapa dia? Yang kamu serang
Yaman 8 tahun itu tidak ke Islam, serang Islam. Kami serang negara Islam, kami sudah bagi warning. Sebab mereka telah membenarkan bumi mereka sebagai base militeri Amerika dan kami beri amaran berkali-kali. Itulah sebabnya kami serang, kami tak serang saudara kami. Kami serang Amerika. Yang kamu kata kami serang negara Arab. Bukan. Adakah rakyat Arab yang meninggal? Ya matilah tentera Amerika. Dan sepatutnya kamu bersyukur. Kemudian awal-awal lagi Amerika serang loji nuklear Iran. Bukan nuklear pun, uranium saja. Belum jadi nuklear lagi. Sebab pemimpin tertinggi Iran mengharamkan nuklear di Iran. Sebab berdasarkan kepada hadis Rasulullah. Dalam akhlak Islam tidak boleh ada senjata untuk musnahkan selain pada musuh. Tidak boleh menghancurkan pokok-pokok ekologi orang tua. Dan sekiranya nuklear digunakan semua hancur. Oleh sebab itu Khomeini yang senior telah mengharamkan nuklear. Sepatutnya Amerika berpuas hati dengan Khomeini senior. Sebab dia mengharamkan nuklear. Tetapi bila dia telah dibunuh, dibom, anaknya muncul dan membenarkan nuklear sekarang. Sekarang Iran benar-benar ada nuklear. Benar-benar ada nuklear selepas kematian ayahnya. Dan ini diakui oleh dunia. Amerika serang Natas. Ialah tempat loji Iran. Iran balas ke Dimona. Tahu Dimona? Dimona ialah nuklear betul. Pusat loji nuklear Israel berada di mana? Dan apa yang berlaku ialah Dimona telah pecah sebahagian. Menyebabkan ribuan mati. Dan kita takut, tuan-tuan. Kalau Dimona pecah nuklear ini, bukan Israel mati, seluruh Arab. Ini nuklear. Tetapi Iran mengambil kira yang dimusnahkan ialah pinggir yang kecil. Menyebabkan ribu tentera Israel telah mati. Berita tak sampai pada kita. Termasuk Iran telah bom sumber air Israel. Israel tak ada air. Sama seperti Gaza. Ini kisos. Di mana? Ialah tempat simpanan tenaga nuklear Israel. Kalau di mana pecah, tuan-tuan, seluruh negara Arab mati. Sekarang telah bocor. Confirm. Radiation dia telah keluar. Bukan sebenar-benar lagi nuklear. Masih di bawah lagi. Tapi sebahagian daripada radiation telah keluar. Menyebabkan kematian yang besar. Awam kematian belasan ribu. Tetapi dunia tidak tahu. Bukan tak tahu. Disembunyikan. Apa yang berlaku ialah kekalahan Israel. Apabila roket Iran boleh masuk ke Dimona, maksudnya 3 pertahanan mereka. Iron Dome, David Sling, apa lagi satu lagi. Tembus tanpa ada sebarang halangan. Maksudnya teknologi Iran jauh lebih tinggi daripada Amerika. Yang mereka himas. Ada 3 atau 4 lapis pertahanan langit Israel untuk melindungi Dimona, 4-4 kena tembus. Tak ada langsung halangan. Dan ini ialah hasilnya. Sebab Iran malfunctionkan semua ketiga sistem mereka hanya dalam masa 8-9 jam. Dan inilah yang berlaku. Dunia tak percaya. Sebab teknologi ini tak ada dipunyai oleh mereka untuk malfunctionkan semua langit ataupun pertahanan langit Amerika. Tidak adalah. Bagaimanakah Iran dapat mencapai itu? Sebenarnya kerjasama Rusia dan China di belakangnya. Inilah yang disebutkan Iron Dome mati. Defense system blind. Dan Dimona telah jatuh, telah musnah, dan inilah yang berlaku akhir-akhir ini. Menangis. Hanya air mata Gaza telah berbalas.
Ini pemimpin besar mereka beritahu berhentilah. Kita akak berita putih, Amerika kalah. Israel kata kalah, kami kalah dah. Tak perlu lagi. Dan barulah untuk ada rundungan ceasefire. Ceasefire maksudnya kalah. Tuan-tuan kena tipu. Ceasefire maksudnya kalah. Kalau mereka menang, takkan ada ceasefire. Masa tu ada contoh pasangan ini sedang akad kahwin, nikah. Sebelum mereka lepas jawab dia, dah mati dah. Kena bom. Satu contoh. Dan mayat yang akibat bom Iran ke atas di mana? Kematian 16,000. 16,000 rakyat awam. Ini bukan betul-betul tepat. Hanya bocor. Nuklear bocor menyebabkan 16,000 rakyat awam mati. Dan sebanyak 5,100 tentera Israel mati bergelimpangan. Termasuk tentera Amerika. Termasuk tentera UK. Rupa-rupanya tentera UK, Jerman, Perancis berhimpun di mana? 5,000. Dan mayat bergelimpangan. Ada tak berita ni keluar? Tak keluar. Jangan tanya saya dapat mana berita ni. Indonesia. Ada wakil Indonesia. Dan Haifa, Tel Aviv hancur sama seperti Gaza. Sawat bisawat. Inilah kisos. Sekarang kami melaksanakan kisos ke atas Israel. Yang berpuluh tahun menzalimi saudara kami di Palestin, kami balas hari ini. Rupa-rupanya Syiah ni membela Sunni. Satu lagi kelebihan orang Israel sebelum mereka kalah, mereka tak bayar makan, masuk McDonald, bila bunyi siren, mereka keluar tanpa bayar makanan. Lepas tu bila mereka tak ada duit, mereka masuk, kawan mereka bunyi siren, mereka keluar. Mereka tipu dan bankrupt McDonald di Israel sebab mereka ada siren palsu. Tujuanlah untuk menipu dan tutuplah kali. Inilah cara mereka untuk menggunakan kesempatan dalam kesusahan. Ini ialah Parlimen Tentera Israel. Israel telah kalah. Tak perlu cakap banyak. Wahai Trump, beritahu dah. Angkat tangan. Sebab kita sudah tidak tentera. Tentera kita tidak ada lagi. Tentera kita tidak ada lagi. Tentera kita tak. Yang ada tak nak pergi perang lagi dah. Yang ada tentera Jerman, tentera UK, tentera Amerika. Yang kita paksa mereka berjuang. Tentera Israel tak ada dah. Serah diri. Mana boleh superpower? Dua superpower. Israel campur Amerika, campur NATO, campur Kesatuan Eropah. Lawan Iran yang diboikot puluhan tahun. Sekarang nak mengaku, tak mungkin. Buat malu. Caranya ialah menggunakan istilah. Ialah berbagai-bagai istilah. Antaranya ceasefire. Ceasefire maksudnya kalah. Dan istilah perkataan mereka sendiri. Ialah Israel army about to collapse on itself. Kalau tak Iran tak serang pun kita dah kalah. Saya serah diri 10 kali. Saya harap Amerika dengarlah. Ini ialah panglima perang Israel. Panglima perang mengatakan kami dah kalah. Yang terhegeh-hegeh ialah Trump. Yang bercakap sudah tak waras lagi sekarang. Ini orang luar. Tuan tahu lihat Scott Ritter mereka mengatakan bahawa Iran is defeating Israel right now. Sekarang semua berita mengatakan Israel telah kalah. Amerika telah kalah. Dan Trump menghadapi suasana Vietnam. Sejarah Vietnam berulang di Irak. Tuan tahu di Vietnam, Amerika kalah. Amerika tak pernah menang. Mereka kalah di Vietnam, Amerika kalah di Pakistan, Amerika kalah di Pakistan, Amerika kalah di Cuba,
paling memalukan, Amerika kalah di Somalia. Sekarang kalah di Iran. Bila Amerika menang? Dengan Jepun. Pada tahun 1945, mereka gunakan bom atom. Selepas mereka kalah 4 tahun, 5 tahun kepada Jepun. Jepun menjadi raja dunia selama 4 tahun. Amerika tak boleh sentuh. Eropah tak boleh sentuh. 4 tahun. Dan mereka menggunakan perkara yang paling tidak beretika dalam sejarah peperangan. Mereka menggugurkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Yang matilah kanak-kanak dan wanita. Sama seperti mereka lakukan di Gaza. Ini jenayah besar dunia yang Tuhan sokong. Amerika, Eropah, British utamanya, Perancis, gabung mereka kalah dengan Jepun. 4 tahun, bukannya sekali kalah. 4 tahun tak bangun-bangun. Akhirnya menggunakan bom atom untuk hancurkan wanita dan anak-anak, kanak-kanak. Baru mereka menang sekali. Bila lagi mereka menang? Beritahu saya. Cakap seorang. Sekarang mereka bergaduh sama seorang. Kata Trump, kamulah yang serang Iran dulu. Dia kata, kita sama-sama tanya berhala kita. Berhala kata menang. Berhala kata 1 minggu. Macam mana berhala bercakap, saya tak tahu. Mereka sebab Labak bandar yang ada di Lebanon ialah kisah tempat Nabi Ilyas berdakwah pada kaumnya. Allah sebut dalam Quran dalam surah As-Saffat. Dan mereka saling tuduh-menuduh. Kamulah serang Iran. Iran tak serang kita. Dan sekarang kita kalah, nak letak muka kat mana? Sebab mereka serang pun sebab Epstein. Iaitu fail yang telah dilondehkan oleh mereka. Mereka penyembah berhala. Dan ini ialah wakil Yahudi yang blackmail Amerika bahawa kamu menjadi hamba kami, kamu harus patuh, kalau tidak kamu akan diambil tindakan. Sebab Amerika kebanyakan pemimpin mereka terlibat dengan file estate. Mereka perkosa anak-anak kecil, wanita. Mereka makan daging manusia. Mereka menjadi pembunuh. Dan sekarang mereka telah buka rahsia ini. Bila buka rahsia ini, maksudnya Israel dalam keadaan yang paling terhimpit. Kalau tidak, mereka tak buka rahsia ini. Sebab memalukan. Rakyat Amerika sedar bahawa uang mereka digunakan untuk Israel. Uang rakyat Amerika yang kaya raya digunakan untuk tentera membantu Israel. 64% rakyat Amerika sekarang menentang kerajaan mereka sendiri. Hanya tunggu jatuh daripada dalam. Dan kata orang Menteri Ireland, kita harap sekarang Netanyahu dalam neraka. Bukan kita kata. Orang Kristian kata, biar Trump dalam neraka. Dan bila Trump menjemput untuk rundingan dengan Iran untuk ceasefire, Iran kata, ambillah wakil kami. Ini dia. Ini wakil kami. Antaranya lah Khorramshahr, iaitu bom atau pemisal yang paling canggih yang dipunyai Iran, namanya Khorramshahr, yang menghancurkan Dimona. Dimona tadi, yang retak tadi sebab Khorramshahr, yang telah leaking menyebabkan belasan ribu yang mati. Hanya dalam masa 9 jam. 19,000. Kat mana mayat terletak? Dunia tak sebut sikit pun. CNN tak sebut pun. Malaysia sebut 3 orang mati. Ini tempat yang telah dibom oleh Iran. Tak ada tempat di Israel yang tak ada bom. Ini kisah. Sebagaimana kamu hancurkan Gaza, kami balas, kata Iran. Tak ada ruang yang tidak dibalas oleh Iran. Mana ada lagi ruang? Ini sebabnya kita berdamailah. Dan Iran tak pernah ingin berdamai. Kalau berdamai pun, bagi syarat tak akan dipenuhi oleh Amerika. Amerika harus keluar. Palestin mesti merdeka. Dan tidak ada serangan sama sekali ke atas negara Teluk lagi.
dan berbagai-bagai syarat yang sebenarnya Iran tak buat pun. Siapa buat kita tak tahu. Peperangan ini bukan Amerika tentukan, kami tentukan bila kami nak berhenti. Siapa menang, Bapak? Siapa menang? Peperangan ini kami yang tentukan, kata juru cakap Iran. Bukan anda, wahai Trump. Orang kalah kena dengar syarat orang menang. Jelas mereka kalah. Jelas. Peperangan ini kami tentukan bila berakhir. 2 tahun lagi. Kami bersedia 2 tahun lagi sehingga hancur seluruh Israel. Dan associate-nya ataupun yang bersama dengan mereka. Dan negara-negara yang masih ada embassy Israel, kami akan hancur satu persatu. Untuk Asia Tenggara, Singapura, jaga. Sebab kamu ada embassy Israel di Singapura. Iran sebut satu persatu. Yang kedua, Thailand, jaga sebab kamu ada embassy Israel. Filipina, kamu jaga, disebut tiga-tiga. Nasib baik kita tak ada. Nasib baik kita tak ada. Tapi alhamdulillah, kata juru cakap, Malaysia terbaik. Ketika kami sangat susah, ketika kami bankrupt satu masa dulu, Malaysia lah menolong kami. Terima kasih Malaysia. Ketika kami diboikot oleh dunia, ulama Malaysia lah datang untuk rapatkan ada Sunni dengan Syiah. Terima kasih Malaysia. Berkali-kali disebut Iran. Dia puji yang lepas, pembel lepas. Kami kenang sejarah. Banyak lagi kita, insyaAllah dalam slide lain. Saya tak sempat masukkan kata-kata mereka. Kami telah menang, kata mereka. Ini dia. Siap, Malaysia siap berita ini. Amerika sudah menang, Iran tak kalah. Dan bila nak berhenti tak tahulah. Rupa-rupanya dia sedang mengemis untuk dapat uang baru. Daripada NATO kata kami tak berani. Australia, kami tak berani. Jerman, kami tak berani. Yang rapat dengan dia pun tak berani untuk tolong mereka. Sekarang, Eropah, NATO tak berani tolong mereka, tuan-tuan. Apa maksudnya? Kalau tolong Amerika diberi warning oleh Iran, kami anggap anda sebagai Amerika dan Israel. Termasuk negara Arab. Negara Arab yang menolong Amerika Israel, kami anggap anda sebahagian dari Israel dan terdedah kepada pertahanan kami. Pertahanan diri sebagaimana istilah Israel mengatakan kepada Gaza. Dan kisah kejatuhan aircraft ini satu persatu setiap hari dan disiarkan langsung oleh Iran. Amerika masih menafikan sampai hari ini. Rupa-rupanya ini dia kekuatan sistem Iran dibina oleh saintis terbaik mereka, wanita. Ini dia, kenapa tak? Yang menembak F-35 di perempuannya. Dia menggunakan sayap 4. Ini ciptaan baru yang hanya digunakan untuk tembak F-35. Yang reka alat ini, sayap 4 ini, ialah seorang wanita. Saintis terbaik Iran. Semua wanita. Ini dia ciptaannya. Di dalam bom ada bom. Dan inilah menyebabkan sistem Israel gagal. Sebab iodom didesain untuk 1 atau 2 atau 3 misal datang. Tapi kalau datang 100, 200 kali 1 peluru, 100 yang keluar, dia tak tahu cari nak mana. Intelligent. Sistem itu tak dapat tentukan. Yang mana satu untuk di-intercept. Inilah kekuatan wanita ini. Dan oleh sebab itu kita lihat Iran mengatakan bahawa sekarang dunia telah mengalami masalah besar dunia ekonomi. Kami diboikot selama 47 tahun. Tetapi kami sabar. Kami bersedia. Sekarang hanyalah 28 hari. Sekarang 28 hari, tuan. 29 hari ini. Dunia yang kalah dengan Iran. Sebab ekonomi dunia sekarang telah tergendala. Seluruh dunia. Minyak sebabnya. Belum masuk tajuk lagi.
sebab minyak dan terusan Selat Hormuz. Dalam konteks ini, 40 negara mengisytiharkan Iran adalah pengganas. 40 negara hari ini bersyarat mengatakan Iran adalah pengganas. Sedangkan Iran tak pernah serang negara lain sebelum ini. Sebelum diceroboh oleh Amerika dan Israel. Kami hanya pertahanan negara kami. Sedangkan Amerika menceroboh 100 buah negara. Dikatakan sebagai pejuang dunia. Iran yang tak pernah menceroboh negara lain sebagai pengganas. Inilah nasib Islam. Ini nasib tuan, bukan nasib Iran. Yang berlaku ialah kami lama sangat tunggu tentera Amerika bila nak mari. Amerika kata datang, dan mereka akan datang dengan ground troop, akan datang dengan serangan darat. Bila nak apa ni? Kami tak sabar lagi untuk tunggu ni. Kami tak sabar. Kami sedang menunggu. Dan apa yang berlaku sekarang ialah langit Israel katanya dipenuhi oleh burung gagak. Burung gagak keluar dari Israel. Ini tanda sesuatu yang akan berlaku. Apakah yang berlaku? Barangkali nuklear tadi. Burung-burung keluar daripada Israel. Dan sistem pertahanan Israel dia tembak burung. Dia tak dapat beza burung dengan roket. Burung datang dengan gelombangnya banyak datang. Dan mereka tembak burung sekarang. Habis peluru dengan burungnya. Ini dia burung banyak. Burung pula bergeledah sini, lari daripada sarang masing-masing. Maksudnya ada sesuatu tak kena di bumi Israel dan kita jangkakan ialah kebocoran berlaku letak di bawah. Kita jangkakan yang disebut sebagai leaking tadi. Kalau pecah, tuan mati semua. Kalau pecah, di mana habis negara Arab berakhir. Kita jangkakan. Dan sekarang leaking. Leaking yang tak dapat dibaiki. Tandanya burung-burung keluar daripada udara Israel. Dan pertahanan Israel sebelum dilumpuhkan oleh Iran menembak satu persatu kepala burung ini. Sekarang kemuncak ialah sekatan di Selat Hormuz. Di sinilah bakal pertempuran yang besar. Berita yang kita terima, Iran menyediakan 1 juta tentera. Di sinilah pertempuran terakhir. Di sinilah pengertian sebenar peperangan. Amerika telah menghantar kapal mereka dan yang boleh lalu ialah negara-negara yang friendly, termasuklah beberapa negara dan sekarang masuk Malaysia. Indonesia masih ditahan. Thailand ditembak. Negara yang ada hubungan rapat dengan Israel semua ditembak. Termasuk Thailand. Perancis minta kami boleh lalu. Kata Iran, orang muka dua tak boleh layak. Selamat tinggal. Kalau kamu nak juga kapal kamu boleh lalu di sini, kamu halau kawan kamu Israel daripada embassy kamu. Itu kami bagi. Negara yang ingin minyak, halau duta Israel mereka daripada negara masing-masing. Beritahu saya, kata Iran. Siapa dia halau, saya bagi minyak. Siapa menang, kata? Siapa menang? Siapa kuasa dunia sekarang? Selat Hormuz ialah nadi dunia. Minyak 20% ada di sini. Dalam Perang Dunia Kedua, apabila terusan Suez dimilik negara oleh Mesir, kalah British. Dan sekarang Amerika bakal kalah dengan tutupan Selat Hormuz. Spain dapat diberikan keistimewaan sebab Spain membantu Iran. Satu-satu negara Eropah yang sangat mesra ialah Spanyol dan Ireland. Dan Spanyol boleh lalu kapal. Bila ditanya bahawa kenapa Trump mengatakan kami ingin membebaskan wanita di Iran, itu sebab kami serang Iran. Kalau kamu ingin bebaskan wanita, kenapa kamu bom wanita? Kata Perancis. Kata kepada Spanyol, kamu ni bersama siapa sekarang? Kata tahu. Kami bersama Iran. Apa yang berlaku di sini ialah tuan. Siapakah yang dapat melaluinya? Yang tidak friendly akan ditembak.
Dan apa yang berlaku sekarang ialah balasan. Kami tutup Selat Hormuz sebab Mesir, Israel, dunia tutup Rafah. Satu masa dulu. Ini kisos. Dunia hanya lihat apabila Rafah ditutup. Sekarang kami balas. Balas dengan Selat Hormuz. Rupa-rupanya kisos, tuan. Dan bila Rafah tak ada makanan, siapakah yang bela? Tak ada siapa yang bela kecuali NGO. NGO benar. NGO kita di sana. NGO Mesir pun ramai. Tapi Mesir tidak. Rupa-rupanya saya faham sekarang, rakyat dengan kerajaan berbeza. Rakyat lain, kerajaan lain. Sekarang krisis minyak. Kita lihat Amerika telah tutup gas apapun petrol mereka. Dan Amerika mengalami krisis ekonomi yang sangat tenat. Harga emas jatuh menjunam. Indeks ekonomi mereka di bursa mereka telah rugi semalam 1 trilion. 1 trilion, tuan. Amerika sudah bankrupt. Rupa-rupanya mereka serang Venezuela untuk ambil minyak daripada Venezuela untuk serang Iran. Berhala mereka mengatakan Iran jatuh dalam masa seminggu. Mereka ambil minyak Iran, serang Turki. Bila tak kalah Iran, minyak habis. Dan ekonomi jatuh merudum. Itulah sebab mereka tersalah langkah. Bangladesh pun demikian juga. Krisis minyak di Bangladesh sangat dahsyat. Thailand jangan pergi, tuan, sebab di sana memang Iran aim. Sekarang penderitaan minyak di Thailand sangat dahsyat. Pelancong kita, kawan kita yang terlepas ke sana nak balik tak boleh, tak ada minyak. Dan kita juga terasa Malaysia, jasa baik anda kami kenang. Jasa anda tahun 80-an kami kenang. Jasa ulama anda yang datang ke Turki, ke Iran untuk merapatkan Syiah dan Sunni, kami kenang. Malaysia sila lepas. Kapal Malaysia lepas. Harap minyak tak naik lagi lah. Kami tengok jasa Malaysia. Ini yang Iran sebut. Kami ingat jasa Malaysia 38 tahun lepas. Bukan sekarang. Berita di Iran. Saya tak bawa hari ni. Semalam saya bawa. Terima kasih Malaysia. Perhubungan antara dua pemimpin Iran dan Malaysia tersalah gambar. Keluar gambar orang ni. Bagi pihak Malaysia. Sebab telefon. Tak nampak rupa. Tersalah rupa. Iran ingat orang ini lagi masih pada Malaysia. Minyak kita juga terasa. RON 95 boleh tahan lagi. Tapi diesel kita termahal dunia. Diesel kita tercatat paling mahal di dunia. Di dunia. Ini dia Malaysia top harga diesel. Berbanding dengan Chile, Vietnam, Nigeria, Jerman, Filipina, Pakistan, Norway, Australia, United Kingdom, kita top. Kenaikan 84%. Itu diesel. Orang ada 3 kata diesel, habis logo bolu. Dan sekarang kita lihat Amerika mengutus 4,000 tentera mereka. Semalam 12,000 katanya. Dan kapal-kapal mereka masuk ke Selat Hormuz untuk bertembung dengan tentera Iran yang menunggu dengan 1 juta tentera. Dan sekarang apa yang berlaku? Amerika akan kabut dalam perancangan mereka. Berubah setiap hari. Dan mereka bercakap seperti orang gila. Kemudian Iran mengatakan bukan Hormuz saja yang kami akan tutup. Kami akan tutup satu lagi. Di Amandeb. Di Laut Merah. Kalau tutup ini, tuan-tuan, kita dapat bayangkan apakah krisis dunia hari ini. Siapa menang sebenarnya?
Siapakah yang megang ekonomi dunia? Ini kita dapat lihat siapakah yang kontrol sekarang. Ataupun tak boleh baca lagi. Ada satu lagi, Selat Melaka, yang sangat genting. Kata Iran, kalau Amerika masuk juga, kami potong line internet di bawah laut kami. Bawah laut Selat Hormuz ini ada talian internet gentian ini. Dan kami akan potong. Maka hilanglah hubungan negara Arab dengan luar. Selain pada itu, dia akan menghasilkan krisis yang sangat teruk. Ini ada satu dialog antara Trump dengan Menteri dia. Kata Trump, kita perlukan bantuan 2 bilion satu hari kerana penutupan Hormuz. Kata senator dia, sebelum perang, Selat Hormuz terbuka. Lepas perang, kita perlukan 2 bilion satu hari untuk buka kembali, untuk cover ekonomi kita. Apa guna kamu perang? Kena sebiji. Apa guna kamu perang? Kalau sebelum perang, kita boleh lalu. Lepas perang, kita kena bayar. Kita rugi 2 bilion. Rancangan mereka untuk mengambil pulau ini, Pulau Fark, yang mengendalikan import terbesar Iran. Dan sekarang, tumpuan Amerika ialah untuk kuasakan pulau ini. Ada 6 pulau yang kecil-kecil di selat ini yang mengendalikan minyak Iran. Yang terbesar ini. Dan inilah yang di-aim oleh Amerika. Sila datang. Kami sudah bersedia. Kami bersedia daripada bawah. Kamu datang dengan kapal selam kamu tak boleh menyelam sebab di bawah cetek. Kami telah sediakan dengan mais, dengan peletup-peletup di bawah laut. Masuklah. Di darat akan lepas, kami tunggu dengan 1 juta tentera kami. Segala-galanya. Sebab ini pertempuran penentuan segala-galanya. Sila masuk. Kami tunggu lama dah. Dan berita mula-mula mengatakan kami bersedia dengan 600,000 tentera. Dan berita semalam kami bersedia dengan 1 juta tentera. Kami bersedia dengan 1 juta tentera. Untuk anda, wahai Amerika, sila datang. Kami tahu kamu tak ada tentera. Kamu bohong. Tentera kamu sendiri tak nak berperang. Itu kami tahu. Jangan kamu bohong. Dari mana kamu nak ambil 600 ataupun untuk mengambil tentera yang kamu sebut 6,000 ataupun 60,000. Kami tahu kamu sudah tidak ada tentera lagi. Kami nunggu dengan 1 juta. Kata mereka, kami akan ambil minggu ini 6 pulau. Dan minyak akan kembali pulih. Sekarang kita lihat. Bangsa Bersatu hanyalah berdiam diri. Bahkan sedang merancang untuk menghukum Iran. Ketika kami bukan serang dulu. Kalau kami yang serang dulu, kata Iran, seluruh dunia kutuk kami. Tetapi sekarang, apakah sikap Bangsa Bersatu terhadap pencerobohan Israel, Amerika? Tak ada kami. Dan sekiranya 2 selat ini ditutup, tuan, maka krisis akan meningkat dengan dahsyat. Apakah yang akan berlaku? Datang, kami sedang menunggu kamu. Mesej Iran, kami sedang menunggu kamu di Selat Hormuz. Kamu datang. Maka berbagai-bagai ancaman diberikan Trump. Dia bagi mula-mula 44 jam. Datang, kami tunggu. 24 jam pun kami tunggu. Lepas habis 24 jam, tak ada apa-apa berlaku. 5 hari lah, kami bagi peluang 5 hari pula. Lepas tu, 5 hari pun tak ada apa-apa. Kami bagi peluang lagi 1 bulan. Cakap besar. Sekarang datang, bukan sebulan, kata Iran. Dan satu lagi, selat yang sangat genting, Selat Melaka, yang mengendalikan 23.2 juta barrel per day. Dan mereka ada perancangan Amerika di belakangnya melalui
Filipina. Filipina sudah bercakap semalam. Kami tuntut Sabah. Marcos telah tanda tangan dengan Tengku Abdul Rahman. Kami gugurkan tuntutan Sabah. Tapi dibuka sebagai kembali. Semalam, 2 hari lepas, mereka klaim Sabah kita yang punya. Bakal menjadi pelabuhan tentera Amerika. Sekiranya Sabah dapat dikeluarkan dari Indonesia, attached dengan Filipina, maka dia bakal menjadi base tentera Amerika yang terbaik. Sebab di situ lawan sempit. Minyak yang banyak. Ini wakil mereka bercakap dalam parlimen. Wakil mereka telah keluarkan pandangan ini di parlimen. Kalau tidak sekarang, now is the time. Tuan-tuan, yang berbelut tubuh yang melihat Iran sebagai Syiah, bukan Syiah lagi. Sunni yang kena, tuan. Bukan Sunni, kita yang kena. Kalaulah mereka perancangan ini sangat sensitif, tuan. Ucapan yang diberikan oleh Menteri Luar sangat berbeza. Mesir bukan kawan kami. Panama bukan. Turki ialah NATO. Kanada ialah NATO. UK ialah NATO. Mesir ialah bukan kawan kami. Mereka kawan Yahudi dan Amerika direct. Mesir tutup Rafah kerana dapat wang berjuta bilion daripada Amerika supaya tutup Rafah, supaya mati Gaza. Turki bukan kawan kami. Dia lebih kepada Amerika dan Israel daripada kami. Bukan saya kata, Menteri Luar Iran mengatakan. Embassy Israel antara terbesar di Turki yang train pilot Israel ialah Turki. Di Konya ialah tempat latihan tentera Israel dibantu oleh Israel dibantu oleh Turki. Supply minyak daripada Israel, daripada Turki. Turki bukan kawan kami. Kawan Malaysia. Kata Menteri Luar Iran. Bukan saya kata. Kata Iran, kata Amerika, kami sekat ekonomi Iran. Sekarang kami tak sekat lagi lah. Bolehlah kamu jual minyak siapa dia. Siapa menang? 38 tahun. Mereka sekat Iran. Sekarang bukalah. Amerika terbuka. Dengan syarat kamu bagi kami lalu sekali je. Lalulah kami. Kami dah habis dah minyak dah mereka. Rupa-rupanya dia guna bendera orang lain. Lalu ikut 10 buah kapal. Amerika gunakan bendera orang lain. Lalu 10 buah kapal lepas. Iran tahu itu bukan kapal negara yang friendly. Tetapi Amerika menggunakan bendera mereka, 10 buah kapal lepas. Berlapas sekejap di Amerika sekarang. Tentera yang masih berlega, yang military base telah hancur di negara Arab, dan tentera Amerika yang pakai pakaian bersembunyi, sila beritahu kami. Kami akan hancur mereka. Dan oleh sebab itu juga, kami mengajak seluruh negara Arab Sunni bersatu untuk menjaga keselamatan kita, Masjid Al-Aqsa kita. Marilah kita bersatu di atas wa'tasimu bihablillah. Walaupun kami Syiah, anda Sunni, Quran kita sama, Nabi kita sama, Kaabah kita sama. Arab Saudi benar-benar ingin minta Amerika hancurkan Iran. Kami bagikan Taif pada kamu, buatlah apa saja. Kami buktikan kami bersama dengan Amerika, kami halau duta Iran. Sekarang, kamu keluar 24 jam. Ini duta Iran di Riyadh. Dihalau oleh Saudi dengan penuh kehinaan. Tunggu kamu Saudi. Kamu tunggu Saudi. Pertama, kamu kena sedia lilin.
Kami bagi warning. Kamu hanya ada 2 pelan elektrik. Kami akan hancurkan satu. Separuh Saudi akan gelap. Kamu halau duta kami. Dan kami sebenarnya, kata Menteri ataupun MBS ataupun Putra Mahkota, kami telah lama bersama dengan Barat. Dan Baratlah minta supaya Wahabi dikembangkan. Mereka menggunakan dana yang banyak ke seluruh dunia di atas kehendak Barat. Wahabi tanpa Barat tak akan hidup. Jangan marah saya. Saudi yang disebutkan. Uang untuk sebarkan Wahabi cukup banyak disebarkan. Komen satu buruk terhadap itu pun dapat duit. Boleh claim. Duit sangat banyak. Disebarkan di Turki, disebarkan di Afghanistan, disebarkan Asia Tenggara. Tempat-tempat mereka Asia Tenggara. Komen dapat duit. Beritahu je. Setiap bulan dapat duit dalam internet. Sebab Barat menyediakan untuk kembangkan Wahabi. Sebab Wahabi menyebabkan Barat mendapat keuntungan. Sedangkan Allah mengatakan, walan tadha'ankal yahud wan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi dan Nasara tidak akan mungkin berada pada kamu, tetapi Yahudi dan Nasara reda dengan Wahabi. Maafkan saya sekali lagi. Inilah yang sedang berlaku sekarang. Dalam sangat genting, pertempuran mungkin berlaku di Hormuz. Kalau benar yang disebutkan. Kami telah menunggu begitu lama untuk berdepan dengan mereka. Dan Amerika menambah 50,000 tentera. Kebanyakannya daripada negara Arab juga. Sedih kita dengar. Sebahagiannya daripada Eropah, NATO, Ukraine juga ditambah untuk menghadapi Iran. Dan raja Amerika telah sedar mereka digunakan untuk berperang bagi pihak Israel. Tentera Israel tidak ada lagi. Hanya menggunakan tentera NATO untuk menentang, dan tentera Eropah sebahagiannya untuk menentang Iran. Dan Iran mengatakan bahawa inilah 1 juta yang saya sebutkan tadi, diulang sekali lagi. Tentera kami sudah bersedia. Welcome. Selamat datang. Dan diulang banyak kali dalam berita kali ini. Mereka sebelum kamu datang, wahai tentera Amerika, kamu ingat kamu akan mati di sini. Dan kamu mati bukan untuk Amerika, tetapi untuk Israel. Sebelum kamu mati, kami beri peringatan lebih awal. Trump jangan percaya, dia bercakap bohong setiap hari. Dan sekarang terang sedar dia dipermainkan oleh Israel. Sebagai ejen Israel. Bukan sebagai Presiden Amerika lagi. Dan kita melihat bagaimanakah persediaan Iran untuk menghadapi Amerika. Bukan sekarang mereka bersedia. 20 tahun lepas. Mereka bersedia dengan perancangan yang sangat teliti. Sekarang Uganda mengatakan kami bersama Israel. Kami akan berjuang mati-matian bersama Israel. Uganda pula. Hizbullah mengatakan kami akan berjuang bersama dengan Iran. Dunia terbelah dua dulu. Kemudian apa yang tidak sedar sekarang adalah peperangan yang berlaku antara Israel dengan Hizbullah. Yang mereka anggap Hizbullah sangat lemah. Sekarang mereka diasak oleh Hizbullah di selatan Lebanon. Dan apakah yang berlaku di situ? Kita lihat tuan, berita-berita yang, cebisan berita yang kita terima. 100 kereta kebal Merkava telah hancur, dilakukan dulu di Gaza, sekarang di Lebanon oleh Hezbollah. Merkava juga disahkan sebagai kereta kebal yang kebal, tetapi tidak kebal di sisi Hezbollah. Dan sekarang Hezbollah telah masuk lebih dalam ke arah Israel. Sekarang Israel diserang daripada seluruh penjuru. Irak yang di bawah pengaruh Amerika mengisytiharkan kami bersama Iran. Dunia telah berpecah dua sekarang tuan. Yang sama ada ke arah
barat ataupun ke arah Iran. Dan warning terakhir daripada Iran, negara Arab, apabila kami serang kepentingan Israel, kalau anda intercept, kami anggap anda sebagai Israel, termasuklah negara Arab sekarang kami. Ingat Jordan, ingat Saudi, ingat Dubai, UAE, Bahrain, dan lain-lain. Kami anggap anda sebagai Israel. Tuan-tuan, ini kata-kata daripada Iran. Sekiranya kami menang, sebagaimana saya sebut dalam pendahuluan tadi, Palestin akan merdeka. Dan hak Palestin ialah hak Israel sekarang, ialah keluar daripada bumi yang anda telah rampas Palestin. Kami akan serahkan Palestin, Israel kepada Palestin kembali. Kata siapa? Iran. Kami serahkan Israel kepada Palestin kembali, dan Tel Aviv akan menjadi, Jerusalem akan dikembalikan kepada umat Islam. Rupa-rupanya Iran yang Syiah yang perjuangkan. Sebab bagi kami Israel telah mati. Bagi kami, kata Iran, Israel telah mati. Hidup hanyalah tak sampai 80 tahun, dan inilah yang dibirasakan oleh Syekh Ahmad Yassin. Ada gambar yang tidak senang kita lihat. Iran mengatakan bahawa Bahrain dan Emirates bakal kami akan tawar. Berita ini tak dapat kita confirm, tetapi berita ini bergaza. Sukar untuk kita tolak ataupun kita percaya. Sebab Iran tidak ingin menceroboh negara lain. Ada satu lagi gambar yang lebih mencabar, gambar ini. Tahu apa tafsirlah. Saya tak banyak komen, sebab katanya Saudi telah lari daripada prinsip. Maksiat berluasa di bumi Al-Haramain. Kami akan bela. Kami akan bela dan kami cadangkan supaya Mekah ditarbihkan oleh umat Islam. Saya tak boleh sahkan ini berita benar atau tidak. Mungkin propaganda. Mungkin Israel yang buat. Mungkin benar. Tuan-tuan, kalau benar, mari kita fikir. Sekarang mereka mengatakan orang Wahabi. Maafkan saya sebut, saya jelas. Wahabi lah benar sebab takkanlah Mekah diberi oleh Allah kepada yang tidak benar. Kalau Syiah ambil alih, boleh kita guna kerjasama. Takkanlah Syiah yang salah. Kalau tidak, bagaimana Mekah ditabirkan oleh Syiah? Tuan-tuan, kalaulah Israel itu tidak benar, bagaimanakah Allah benarkan mereka kuasai Masjid Aqsa? Kenapa pula? Satu masa dulu, Mekah di bawah Mu'tazilah. Maka Mu'tazilah benar. Ikut andaian sama. Benar ke? Tak benar. Allah berikan siapa yang dia kenaki sebagai ujian pada kita. Ya benar tetap benar. Al-Quran hanya satu. Lihat kebenaran pada Al-Quran. Dan dalam misi mereka untuk meluaskan Malaysia Raya, yang mereka sebut sebagai Promised Land, Arab bersama dengan Israel dan Amerika. Dan komen daripada Rusia. Menteri Luar Rusia yang komunis, tak percaya bertuhan, mengatakan pemimpin Arab ramai yang takut kepada Trump daripada Allah sendiri. Siapa komen? Pemimpin komunis. Benar atau tidak? Memang benar. Apa yang berlaku? Mereka berusaha untuk hancurkan Islam. Tiba-tiba Islam muncul di Eropah dengan cepat. Eropah bakal menjadi negara Islam dalam 50 tahun akan datang. Ini adalah simulasi yang dilakukan oleh pengkaji. Mereka ingin padamkan cahaya Islam, Allah sebaliknya. Rupa-rupanya bila ditekan, Islam akan bangkit. Kalau tak tekan, kita hanyut. Macam kita. Hanyut. Hari Raya yang lepas. Di Moskow, tuan-tuan, subhanallah. Mereka keluar untuk solat Idul Fitri dengan begitu ramai. Ini gambar terbaru.
Masjid sudah tak kisah lagi dah. Mereka berkumpul di mana saja tanah lapang. Jutaan yang keluar. Ini di Saint Petersburg. Di Masjid Soekarno. Di Saint Petersburg, di Masjid Soekarno. Tahu Soekarno berjasa besar di ini. Ketika ditutup oleh Soviet Union, Soekarno lah yang buka masjid ini. Oleh sebab itu, kalau kita pergi Rusia, sebut Soekarno, kita akan dapat layanan. Mereka sangat hormat dengan Soekarno. Dan Masjid Soekarno ini sekarang penuh dengan umat Islam. Solat Idul Fitri. Mereka tekan untuk hancurkan Islam, Eropah jadi Islam, Rusia jadi Islam. Dan Putin keluar membuat ucapan Idul Fitri. 700,000 Muslim di Rusia keluar solat pada hari sama dan Trump memberi ucapan selamat Hari Raya. Sebelum ini dialah yang menghancurkan masjid. Tiba-tiba dalam masa 20 tahun, dialah yang membaca bukan khutbah tapi memberi ucapan Hari Raya. Allah tukar manusia sangat cepat. Kalau Allah inginkan. Dan jangan ingat di Rusia saja, di Perancis yang presiden dan mereka ingin menghancurkan Islam, maka inilah hasilnya. 11,000 sujud bersama di satu tempat di Paris, tempat yang Perancis ingin hapuskan Islam. Masjid ditutup, tiba-tiba mereka berkumpul seperti ini. Islam ditekan, dia bangkit. New York, bumi Trump. Bila Trump ingin hancurkan Islam, maka New York keluar seperti ini. Tuan. Dan panik Trump, tengok umat Islam, termasuk Datuk Bandar New York sendiri, keluar memimpin. Dan terdiam Eropah. Bila dunia, jutaan manusia daripada Amerika sampai Eropah, keluar solat Idul Fitri, kesatuan ummah yang ditunjukkan ketika negara Arab telah meninggalkan Islam. Allah ganti dengan orang lain. Dan itulah suasana yang berlaku. Akhirnya, Iran memberi ucapan, terima kasih Malaysia. Terima kasih Indonesia. Terima kasih Brunei. Bukan kerajaan, rakyatnya. Kami terima kasih pada rakyatnya. Kita ingat kerajaan? Tak, rakyat. Sebab buktinya, kepada Indonesia kami bagi amaran. Kepada kerajaan Indonesia kami bagi amaran, jangan sekali-kali iktiraf Israel. Itu kata-kata menteri ini. Apa maksudnya? Adakah Indonesia sedang untuk iktiraf Israel? Itu ya saya faham. Sebab Menteri Luar mengatakan, awas Indonesia. Jangan kamu sekali-kali bertindak mengiktiraf Israel. Tapi terima kasih Indonesia. Rakyat Indonesia, terima kasih. Saya baru faham kerajaan dengan rakyat dua perkara berbeza. Dan kita mengalurkan takbir. Sadaqah madah. Wa nasram dah. Seolah-olah mengulang kembali kemenangan peperangan Ahzab. Dunia ingin menghancurkan Islam, tetapi Allah tidak izinkan. Ketika zaman Rasulullah, tentera Ahzab berpadu, Quraisy dan mereka gabungannya berpadu untuk hancurkan Islam di Madinah. Dan mereka yang hancur. Lalu kita bertakbir, la ilaha illallah wahdah, sadaqa wahdah, wa nasara amdah, wa azindahu, wa hazamal ahzab wahdah. Allah lah yang mengalahkan tentera, bukan kita. Kita hanya berjuang dan Allah yang memberi kemenangan. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal amal. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih sallallahu. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan Sayyidana Muhammadan ma huwa